Hujan lebat tanpa henti sejak Khamis juga dilaporkan berlaku di Kelantan. Bagaimana perkembangan banjir di negeri Pantai Timur ini? Kita nak terus bertanyakan kepada Wakil Esok Awani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Selamat pagi, Abang Fandi. Selamat pagi, Gigi di Ya, Bukit Jalil. Abang Fandi mungkin boleh jelaskan keadaan banjir secara keseluruhannya berlaku di Kelantan ni. Baik, Gigi. Seperti yang dilaporkan petang semalam, keadaan banjir di Kelantan dilihat pada sebelah pagi ini bertambah buruk, di mana setakat ini 10 buah pusat pemindahan sementara telah pun dibuka, di mana mangsa banjir yang telah pun berpindah di pusat pemindahan sementara telah mencecah pada angka 786 orang mangsa banjir, membabitkan 167 keluarga. Dan daerah Musa mencatatkan jumlah mangsa banjir yang tertinggi, iaitu melebihi 500 orang mangsa banjir, di mana di sekolah kebangsaan Limau Kasturi 1 menempatkan 386 orang mangsa banjir, manakala di SK Felda Ciku 7 menempatkan 177 orang mangsa banjir. Dan diikuti pula daerah Korekrai, di mana mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara telah pun menghampiri angka 200 orang mangsa banjir. Dan setakat ini 4 daerah yang mengalami banjir selepas daripada daerah pertama, iaitu Gua Musang. Dan untuk makluman Gigi dan juga penonton, Sungai Kelantan di Kuala Krai merupakan sungai terbaru yang mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya, iaitu 23.45 0.45 meter melepasi bacaan paras bahaya. Manakala Sungai Kelantan di Jenok, Sungai Kelantan di Tanah Merah juga melepasi bacaan paras bahaya. Dan ketiga-tiga sungai ini telah pun menunjukkan trend peningkatan daripada sungai berkenaan. Sungai Kelantan di Kuala Krai, Sungai Kelantan di Tualang, di Lebir dan sebagainya juga telah pun melepasi bacaan paras amaran. Dan pada masa ini juga trend air sungai daripada setelah pendalaman Kelantan dikatakan trend menaik, dan aliran sungainya kini telah pun turun sejak daripada malam tadi ke kawasan-kawasan di sebelah Tanah Merah, Jeli dan juga Rantau Panjang. Dan hari ini kita mungkin berkemungkinan kita akan dapat saksikan akan lebih ramai mangsa dipindahkan di kawasan Rantau Panjang ataupun di Tanah Merah. Walaupun bermula tengah malam tadi sehingga ke awal pagi ini, hujan telah mulai reda di beberapa kawasan, khususnya di sekitar Bandar Kota Baru, Bacuk dan sebagainya. Namun, situasi berangin dan juga angin yang kuat di sebelah kawasan pantai ini mungkin boleh mengundang kepada peningkatan paras air laut dan juga air laut pasang. Untuk itu, mungkin ianya menimbulkan kebimbangan kepada penduduk, di mana jika fenomena ini berlaku serentak, air pasang laut dan juga keadaan berangin ini berterusan, walaupun tidak ada hujan, ianya memungkinkan berlakunya peningkatan paras air sungai secara mendadak. Untuk itu, bagi penduduk yang berada di Rantau Panjang, walaupun mereka sudah melekatkan diri dan juga bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan ataupun arahan berpindah, namun mereka juga perlu akur pada SOP yang ditetapkan, dan pada masa yang sama juga mereka dinasihatkan supaya mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa berhubung dengan maklumat peningkatan paras air sungai ini, Gigi. Abang Fandi, mungkin dari pemerhatian Abang Fandi sendiri, bagaimana persediaan penduduk bagi menghadapi banjir pada kali ini di Kelantan? Sebenarnya, Gigi, gelombang banjir yang pada kali ini adalah merupakan gelombang banjir pertama. Namun kebiasaannya seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila memasuki penghujung bulan Disember atau tengah bulan Disember, kebiasaannya negeri Kelantan akan menerima banjir gelombang keempat ataupun ketiga. Namun disebabkan faktor perubahan cuaca, perubahan iklim dan juga perubahan monsun timur laut, jadi penghujung Disember ataupun penghujung bulan ini, gelombang pertama yang ramai pihak menganggapnya ia sebagai satu gelombang yang lewat. Begitupun saya kira hasil pemerhatian saya dan juga pemantauan yang saya buat di kawasan-kawasan yang berisiko, kebanyakan penduduk telah mengambil langkah berjaga-jaga, terutama bagi penduduk yang berada di tepi Sungai Golok, penduduk yang berada di Rantau Panjang, di kawasan yang rendah
mereka telah awal-awal lagi apabila memasuki musim tengkujuh, barangan berharga seperti dokumen, ternakan, barangan yang berharga seperti kenderaan dan sebagainya, mereka telah pun mengalihkan ataupun menempatkan barangan mereka itu di tempat yang selamat. Dan pada masa ini juga mereka sedang menunggu sama ada perlu berpindah ataupun tidak. Begitupun seperti yang kita ketahui, jika langkah kita tunggu dan lihat dan di saat akhir untuk berpindah itu akan menyulitkan mereka. Untuk itu mereka perlu sentiasa berwaspada dan juga aku sekiranya mereka diarahkan berpindah ini kerana prosedur ataupun SOP untuk banjir di musim COVID-19 ini adalah berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini kerana kita tahu petugas keselamatan juga memerlukan SOP yang lengkap, memerlukan memakai PPE yang lengkap untuk operasi memindah dan juga menghantar bantuan kepada mangsa banjir ini. Ya, baik. Terima kasih Muhafandi Muhammad, Wakil Esok Awani di Kelantan atas kemas kini berkenaan dengan banjir yang berlaku di negeri Pantai Timur ini. Kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa.